Bila kita sebut tentang takaful ni, sebagaimana yang doktor sebutkan tadi, ia adalah konsep kita tolong-menolong, kan, yang menggantikan konsep insurans konvensional yang berasaskan kepada muawadhah ataupun jual beli tadi. Baik. Jadi sebenarnya bila kita bayar takaful ataupun sebut sebagai sumbangan takaful, sebenarnya kita dah masukkan tabung duit kita dalam satu tabung. Tabung tersebut diuruskan oleh satu company. Sebab itu company takaful dipanggil sebagai pengendali takaful. Berbanding dengan konvensional, insurans konvensional disebut sebagai syarikat penanggung insurans. Baik, apa bezanya? Mana kata takaful tadi diurus duit kita tadi dimasukkan dalam satu tabung, tabung tabarruk, dan tabung tabarruk tadi diuruskan oleh company takaful. Macam tu. So company tadi menggunakan duit tadi yang kita dah wakilkan kepada company tadi, yang kita dermakan, yang kita sumbangkan tadi, dan kos operasi syarikat tadi termasuklah commission agent, termasuklah gaji staff, gaji CEO, gaji penasihat syariah, sewa pejabat untuk beli printer, beli perabot, meja, kerusi dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga ada manfaat-manfaat yang diberi jaminan oleh pelanggan-pelanggan, yang diberikan berdasarkan kontrak tadi bergantung pada plan-plan yang diambil oleh polisi pelanggan tadi. Contoh, konsep mudah macam disebutkan oleh Ustaz tadi, macam kita buat khairat kematian di masjid, kan. Bayaran mungkin RM30 setahun. Dengan manfaat yang diberikan ialah RM1,000. RM1,000. Bila berlaku kematian, RM1,000. Okay. So RM30 tadi kita dermakan dalam tabung masjid. Diuruskan oleh pihak masjid dan diuruskan bukan secara komersial. Mana kata contohnya masjid ada 1,000 ahli Qaryah contohnya, kan. So orang bayar RM30 setahun. RM30 setahun ada RM30,000. So daripada tabung RM30,000 tadi, ada orang meninggal, okay, dia bayar RM1,000. Orang meninggal, bayar RM1,000. Orang meninggal, bayar RM1,000. Tapi takkanlah mati RM30,000 orang terus. 1,000 orang terus, kan. Dia ada mungkin tahun mungkin ada 2-3 orang, 4-5 orang yang menyebabkan tabung tadi taklah habis semua sekali. Dan begitulah seterusnya setiap tahun dia buat macam tu. Contoh, ini sebagai contoh sajalah. Baik. Jadi kalau kita tengok konsep sumbangan khairat kematian masjid tadi, itulah konsep yang diguna pakai sebiji macam konsep takaful. Cara konsepnya, iaitu konsep derma. Kita masukkan dalam tabung tadi. Cuma bezanya ialah tabung untuk takaful dikomersialkan berbanding dengan tabung masjid tadi. Maksudnya macam mana? Maksudnya dijadikan sebagai satu model bisnes. Bila ada model bisnes, of course lah ada kos operasi. Dan of course akan ada kos staff, akan ada kos marketing, akan ada kos office, bangunan, penasihat dan sebagainya. Jadi kos-kos itulah yang dalam kontrak takaful yang telah dipersetujui di peringkat awal oleh pelanggan. Kalau kita baca kontrak, insya-Allah tak timbul isu bayar takaful tak dapat apa-apa. Kan? Kita dah ada dalam kontrak itu. Sumbangan yang kita bayar adalah masuk dalam tabung tabarruk, dan dalam tabung tabarruk tadi akan ada sebahagiannya dipanggil sebagai charge wakalah ataupun wakalah fee yang akan diambil oleh pihak syarikat untuk bayar kos-kos tadi. Dalam masa sama, tabung tadi juga akan digunakan oleh pihak syarikat untuk bagi kepada mana-mana peserta yang ditimpa musibah yang cukup syaratnya. Dalam masa sama, ada lebihan dan lebihan ini akan dilaburkan dan kalau ada keuntungan akan dimasukkan balik ke dalam tabung tadi. Begitulah seterusnya. Mana kata kalau kita baca betul-betul kontrak, insya-Allah tak akan timbul isu bayar tak dapat apa-apa ni. Sebab kita tahu yang kita bayar itu selalunya kos wakalah lebih kurang 90% tahun pertama. Dan tahun kedua mungkin akan lebih rendah dan begitulah berikutnya mungkin sekitar 40%, 60% macam tu kos wakalah. Mana kata RM100 yang kita bayar, RM90 adalah diambil oleh pihak syarikat untuk uruskan kos operasi. Mungkin kadang-kadang sampai 95%. Benda-benda macam tu semua ada dalam kontrak. Semua ada dalam PDS ataupun dipanggil sebagai product disclosure sheet yang pelanggan sepatutnya kena baca sebelum sign up mana-mana polisi. Tapi masalahnya kita kat Malaysia ni, bukan Malaysia sajalah, seluruh dunia macam tu. Kan masalah pengguna kita ni, kita tak baca pun. Kan? Kita tak baca pun term and condition yang kecil-kecil tulis tu. Samalah macam kita nak beli kereta ke, nak beli rumah ke, kan? Kita tak baca pun kontrak tu. Itu masalah besar kita sebagai pengguna yang patutnya kita kena ubah. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Macam mana maksudnya? Setiap kali kita nak sign apa-apa kontrak, nak klik apa-apa agreement dalam online contohnya, kita kena baca satu persatu. Kena faham dahulu, barulah kita masuk dalam kontrak tersebut. Yang masalah besar, kita tak faham kontrak, lepas tu kita sign. Lepas kita sign, bila berlaku masalah, kita salahkan company. Kan? Kita salahkan syarikat, salahkan ejen dan sebagainya. Dalam masa sama kita faham, kan? Memang tak mampu kita nak baca semua sekali. Tapi sekurang-kurangnya kita faham asas
asas satu-satu produk, satu-satu kontrak itu. Jadi macam contoh takaful tadi, kan? Bila kita masuk dalam kontrak takaful, kontrak antara kita dengan pihak syarikat dan ejen sebagai pengantara antara syarikat dengan pelanggan, dengan kita. Dan apa yang keluar daripada mulut ejen, kena pastikan benda itu pastikan ada dalam kontrak. Sebab kadang-kadang berlaku, minta maaf banyak kalau ada rakan-rakan ejen takaful yang menonton kat sini. Kadang-kadang berlaku juga ejen over promise, kan? Mis-selling. Kata bila sign okey semua cover. Tak berlaku apa dapat balik duit. Itu satu mitos terbesar dalam takaful. Satu mitos terbesar dalam takaful iaitu tak berlaku apa-apa dapat balik semua duit sumbangan. Itu satu mitos yang besar yang berlaku kadang-kadang di kalangan orang Islam kita, orang Melayu kita, yang bagus dah dia ada kesedaran tentang takaful, tapi dia silap faham tentang fungsi takaful. Dia ingat macam kita simpan duit dekat bank. Simpan 100 sebulan, setahun ada 1,200 boleh keluarkan semua. Dia bukan macam tu. Takaful bukan macam tu. Kan? Takaful kita bagi RM100 tu, 100 itu ialah sumbangan. Sumbangan takaful yang dah masuk dalam tabung takaful, yang dalam tabung takaful tersebut dah dipersetujui di kalangan semua peserta, kalau timba musibah sekian-sekian dapat manfaat sekian. Mana kata bukannya kalau tak berlaku apa-apa dapat balik duit tu. Tak, dia bukan macam tu. Dah ada agreement. Contoh kalau kita bayar RM100 dapat manfaat kematian RM100,000. Kalau berlaku kematian pun ada syarat dia. Kan contohnya kena ada syarat 90 hari. Tempoh menunggu dia. Sama juga macam sakit, macam medical card, ada tempoh menunggu dia 120 hari. Semua tu ada dalam kontrak, ada dalam polisi yang kita sebagai pelanggan kita kena alert. Sebab apa? Kalaulah kita nak kumpul sendiri duit RM100,000, kan? Kalau simpan RM100 sebulan, kena simpan selama 1,000 bulan. Sama macam nak cari Lailatul Qadar kan. Kalau kita simpan RM100 sebulan, nak dapat RM100,000 bersama dengan 1,000 bulan ataupun lebih kurang 83 tahun. Mana kata kalau kita umur 20 tahun sampai umur 103 tahun barulah dapat kumpul RM100,000. Nampak tak? Jadi takaful dah sediakan dana kecemasan secara segera. Simpan hari ini contohnya, lepas 120 hari dah ready dah RM100,000 dalam akaun takaful kalau berlaku musibah. Bukannya boleh keluar pada bila masa. Nampak tak? Itu yang kita kena faham sebab produk takaful, instrumen kewangan yang takaful ini tidak boleh digantikan dengan produk-produk lain. Tak boleh diganti dengan akaun simpanan, tak boleh digantikan dengan unit trust, tak boleh digantikan dengan dokumen wasiat, tak boleh digantikan dengan perancangan pusaka. Ia berbeza dan ia saling dekat melengkapi antara satu sama lain. Contoh, saving fungsinya adalah untuk mengumpulkan simpanan dan juga aset. Pelaburan adalah untuk menggandakan aset. Takaful adalah untuk pengurusan risiko dan juga perlindungan. Pusaka adalah untuk menghadapi kematian. Jadi semua instrumen-instrumen kewangan ini kita kena rancang satu persatu dan mestilah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Contohnya dalam dokumen wasiat, kita ada bahagian aset dan juga ada bahagian hutang. Jadi hutang kita ni kalau berlaku kematian, siapa nak bayar hutang? Takkan nak suruh waris bayar hutang. Aset kita yang kita ada mungkin tak cukup bayar hutang. Jadi tambah lagi polisi takaful untuk pastikan hutang piutang kita, hutang rumah ke, hutang kereta ke, hutang kawan ke, hutang adik-beradik ke, dapat diselesaikan dengan instrumen takaful. Contoh kita ada hutang RM500,000 beli rumah. Dan ada satu instrumen yang dipanggil sebagai MRTT untuk cover baki hutang rumah kalau misal kata tak sempat selesaikan 30 tahun tempoh pinjaman, 30 tahun tempoh pembiayaan, kita meninggal dunia di tengah jalan, adanya polisi takaful yang boleh bayar kepada bank RM500,000 tadi. Contoh kita beli kereta harga RM100,000, contoh. Kan? Pembiayaan 9 tahun. Kalau contohnya 2 tahun kita jatuh sakit, 2-3 tahun kita sakit lumpuh, meninggal. Siapa nak bayar baki hutang tadi? Jadi di sinilah pentingnya takaful. Dan takaful of course ada cost. Kan? Kalau nak kumpul sendiri RM100,000, makan masa 80 tahun kalau RM100 sebulan. Kalau RM200 sebulan mungkin makan masa 40 tahun. Jadi dengan takaful tak payah tunggu sampai berpuluh-puluh tahun untuk sediakan dana kecemasan RM100,000 tadi. Jadi itu konsep yang kita kena faham supaya tak timbul isu bayar takaful tak dapat manfaat apa-apa. Sebenarnya dapat manfaat, iaitu manfaat kita bagi sumbangan, dapat derma. Makna kata tiap-tiap bulan yang kita bayar RM100 itu, tiap-tiap bulan juga mungkin ada 1 sen 2 sen bagi pada orang jatuh sakit. 1 sen 2 sen bagi orang pada meninggal. 1 sen 2 sen bagi pada orang yang lumpuh. Jadi sebenarnya bila kita mencarung takaful pun itu adalah satu ibadah yang kita boleh menderma setiap bulan. Dan kita tak tahu siapa yang kita derma. Kan? Tak tahu siapa pun yang terima duit kita tu. Jadi itu merupakan konsep derma yang Nabi pernah sebut kan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu pun. Itu juga satu konsep bersedekah secara konsisten tiap-tiap bulan dan juga secara first class. Kan? Kita tak tahu siapa duit
duit siapa yang terima duit sumbangan kita tu. Wallahu a'lam bissawab.